Okay, Assalamualaikum. Saya Zahar Hussein. Welcome back to my channel. Hari ini saya berada di Cafe El Rey. Cafe El Rey ni telah berbesar hati, baik hati untuk menaja lokasi kita untuk video kali ini. Dan video kali ini saya akan menjemput seorang tetamu yang juga seorang bekas pramugara di sebuah airline. Bukan di Malaysia, tapi di Vietnam. Tapi sebelum tu, kita dengar intro. Okey, nama diberi Muhammad Zafri bin Zainal Abidin. Berasal daripada Kuala Lumpur. Saya ni start ni belajar mechanical engineering. Universiti tu dekat UTM ambil mechanical engineering, tapi end up dia sampai degree saya stop pertengahan. Kenapa? Sebabkan tak tahu kenapa, tapi pernah ni cerita ni kalau nak jadi cerita lawaknya, lepak kat satu table mamak kan, lepak table mamak ramai-ramai, borak-borak sampai ada seorang member cakap, ada tak kerja yang senang, tak payah pakai otak? Tak payah perah pakai otak, travel-travel, sonok-sonok. Tu saya cakap, ada tak? Ada tak ada? Ada tau, pramugara, dia kata. Ending dia, esok tu saya berhenti. Ni cerita betul, esok tu saya berhenti. Lepas tu jadi kawan-kawan ni dah kontak, asal tak datang kelas, dah seminggu tak datang kelas ni. Kat Melaka ingat lagi. Dia kata, kita orang main-main lah, yang borak-borak tu kita orang main-main lah. Aku dah berhenti lah ni, nak pergi interview. Masa tu kat Asia. Lepas tu pergi interview, pergi dekat Asia. Itu pun jadi nak cakapkan rezeki Allah bagi. Pergi interview tak prepare apa pun. Orang cakap ni pun dengar pada orang. Orang kata ni ada interview. Rupanya masuk-masuk, Pak Gad tu kata nak pergi interview apa ni? Lepas tu kata ada interview pramugara kan. Lepas tu kata, lepas tu dia bagi masuk. Dah masuk tu, tengok semua smart-smart bang. Smart-smart. Lepas tu tanya, ni interview apa ni? Ni interview untuk ex-crew dik. Okay, ex-crew? Ex-crew. Asia. Okay. Lepas tu nak jadi rezeki, pergi interview dah kata dah sampai, masa tu ada one of the staff cakap, masuk je lah, masuk, why not you try? Kita try, alhamdulillah dapat. Dapat. Pengalaman dekat Asia berapa tahun? 2 tahun lebih. Okey, dah lepas Asia tu AK, yang kita kat AK. So AK ni buat domestik. So kita ada Asia X, ada AK. Asia X dia macam ada night stop. So ada juga teringin kita nak night stop. So ada dalam hati tu ada juga teringin nak jadi pekerja luar negara. Tak nak kerja kat Malaysia. Macam-macam kau. Macam-macam baca. Masa tu memang otak tu cakap, apa, why not kan? Tengok kawan-kawan kerja kat Ozi petik buah kan, hidup je kan. Kenapa kita tak nak try kan? Lepas tu masa tu juga ada open interview dekat Kuala Lumpur, Backjet buat. So kita pergi. Masa pergi tu barulah jumpa ada kawan-kawan juga, rupanya ada kawan daripada Asia. So pergi-pergi ada stage dia sama lah pramugara punya stage. Cek tinggi, cek berat. Lepas tu interview seorang apa. Lepas tu individual interview, lepas tu group. Lepas tu ada macam show, talent show. Lepas tu end up dia jawapan dia bagi jawapan hari tu juga. So kita pun happy lah. Memang dapat tahu. Okey, nak kita dapat pun daripada laman web juga bang. Dekat web, dekat Flygosh lah. Selalu tengok kat situ lah. Mana-mana kan Qatar, Emirates semua buka kat situ. Ni Backjet pun ada buka kat situ. Masa tu juga kita pergi. Tapi masa tu ada interview, tak silap ada Emirates, ada SQ punya interview, Singapore Airlines and Backjet. Masa kita pilih Backjet lah. Kenapa Backjet Kalau nak cakap terterang, kita tahu Emirates dengan Singapore Airlines tu susah. Memang susah nak dapat. Pernah pergi. First stage, second stage pun tak lepas. Itu nak cakap cerita. Tapi kau confident Vietjet kau boleh dapat? Tak juga masa tu. Tapi sebab nak cakap masa tu, bukan sebab confident tau. Sebab ramai yang pergi dekat airline tu. So yang datang kat Vietjet tu kurang. So kita punya saingan tu kurang lah. Macam tu lah. Awal-awal tu hati bukan main kuat lagi nak pergi. Okey, cerita dia, hati tu memang kuat lah. Memang ingat kita ni kuat lah duduk seorang kat ni.
bersedia lah. Kononnya rasanya dah bersedia. Tapi bila sampai sana banyak benda yang kita belajar lain pada yang lain lah. Apa diri, seingat saya lah, dia 2 minggu dia pergi hantar dulu. Dia bagi tiket kita buat untuk medical. So kita kena hantar dekat Vietnam buat medical semua. Lepas tu balik, after dapat medical result tu, lagi 2 minggu pergi. Okay, masa batch saya Malaysian 9 orang. Okey, dah sampai sana biasalah. Lepas sana ada Malaysian punya ex-crew, kira kru sana lah, kru Wetjet yang sana dah senior. Datang ambil kita orang kat airport, hantar kita orang dekat hotel. Ni kira macam servis abang-abang lah. Abang-abang. Lepas tu duduk kat hotel, tak ada apa, cuma pengenalan, sesi pengenalan lah. Masa tu lepas habis tu makan. Ingat, first thing memang dah siap packing, rehat-rehat, memang malam tu makan dengan diorang, makan dengan manager kita pun orang Malaysia. Lepas makan, perkenal diri, balik. So the next day tu baru start kelas. Penginapan hotel. Hotel lagi? Memang hotel. Memang dari training hotel dia bagi hotel 2 bintang. Tapi lepas habis training dah confirm dia akan bagi hotel 3 bintang. Masyuk ah. Hotel Tan Sunyat Hotel. Sharing bilik. Okay, kalau kita nak cakap jujur, biasa cerita training kita dah dari Asia. So benda basic lah, sebab kapal pun sama. Kapal 320, A320, Airbus A320, cuma tambah Airbus 321. So ada instructor Vietnam. Instructor Vietnam ni dia punya English dia kurang sikit bang. Dia punya slang lah, dia punya slang tu lain sikit. Susah nak faham. So memang kita kena buat self study. Kadang-kadang kalau nak tanya pun takut kita memang takkan faham. Aduh, macam mana ni? Kadang-kadang tu ada certain tu memang pandai-pandai. Kalau kadang-kadang yang certain English dia memang diorang ni ikut slang kita UK kan. UK diorang US tu kan, US. Tak ada fail, alhamdulillah. Ada batchmate saya, alhamdulillah semua okey. Ni masa zaman saya tu dia punya equipment tak cukup. Saya ending kelas tu bangunan baru siap. Akademi dia. First day fly lah. Biasa kita ni first day fly dengan orang Vietnam, orang sana. Okay. Untuk pertama kali kita tak tahu culture dia. Kita tak tahu macam mana nak borak. So kalau masa SNY tu memang kita ni macam tak tahu apa-apa. Tak tahu apa yang macam dia nak ajar pun dia tak tahu nak ajar kita macam mana. Kadang-kadang tu ada kru-kru ni sebab kadang-kadang diorang ni tak resis bang. Cuma diorang ni berkelompok-kelompok. Dia cuma kadang-kadang tu sebab diorang ni kurang berbahasa English pandai sikit. So sebenarnya bila saya dah start fly lama baru saya tahu orang yang tak nak cakap tu orang yang kurang fasih. Bukan dia sombong. Kita kena belajar bahasa diorang. Kita kena belajar. At least lah benda-benda basic kan. Macam saya kalau nak ambil order kan, betul lah. Kita kena ambil order, kita nak kena tahu harga. Nombor tu memang basic kena tahu. Nombor kena tahu, nak tanya, nak macam air tu kena tahu. Ikan tu apa, ayam tu apa. Sebab kita ni nak bekerja sama kan, bila kita cabin crew ni kan bekerja sama tu penting. Teamwork tu penting. So kalau kita tak tahu nanti memang dia je buat kerja. Tapi yang bestnya Vietnam ni orang dia. Passenger dia bila kita keluarkan bahasa Inggeris ni, dia sangat mendengar. Dia macam kita ni cikgu disiplin. So sekali kita cakap sit, dia duduk. Kadang-kadang kru-kru Vietnam ni nak counter orang-orang yang bergaduh ke apa, dia panggil kru-kru foreigner. So muka kita dah lain, cakap bahasa Inggeris. Dia senyap, dia dengar, dia akan mendengar. Itu yang seronok kerja kat Vietnam ni. Passenger dia sangat senang nak jaga. Makanan terus terang, makanan susah. Makanan untuk kita for Muslim, Malaysian ramai Muslim. So
Yang halal tu susah nak dapat, tapi ada certain area kampung, memang ada dah part-part. Bila kita dah lama duduk sana, kita dah tahu explore sana sini. Lagi abang-abang sana akan cerita, okey kat sini ada dapat ni, kat situ ada ni, kat sini ada ni. Tapi nak dapat bahan yang macam sembelih ke apa, yang bahan mentah macam ayam tu susah. Daging susah, ayam boleh tahan lagi. Macam seafood murah. So kebanyakan kita orang makan seafood je. Kalau pergi pasar tu, kadang kita ni dah biasa. Kita ni ada gathering selalu. Memang manager sana memang suka buat gathering. Ramai yang tak ada flight, kita akan jumpa ramai, masak ramai, pergi pasar ramai. Kat pasar tu macam-macam lah. Kat situ memang Vietnam dengan kataknya, dengan pelbagai eksotik lah. Awal-awal dulu macam geli-geli. Sekarang bila dah selalu pergi, tengok pun dah tak ada apa lah. Pengalaman pahit yang susah nak lupa. Sampai sekarang kalau nak cerita itu lah, cerita yang macam rasa macam memang rasa macam teringat lah. Husband and wife ni, dia diorang dah terpisah seat tu dengan isteri diorang. Diorang akan seboleh-boleh dalam 1 jam tu diorang nak duduk sebelah isteri diorang. So dalam masa tu lah, ada lagi seorang pasangan ni. Okey, dia punya isteri okey, selamat, relax, tak ada apa. Laki dia ni tengah kita uruskan kabin, orang passenger tengah masuk kan, tengah boarding. So dalam tengah busy-busy tu lah dia nak masa tu juga. Kita tak tahu seat tu kosong ke tak. So ada satu kali tu dia nak, biasalah ayat dia biasa, I want to sit with my wife. Now I want to sit with my wife. Now, lepas tu apa yang saya cakap? Saya cakap, boleh tunggu kejap, nanti apa-apa nanti saya I will come to back, I will get back to you shortly. I will try my best to find seat for you. Okay, saya dah cakap macam tu, Daripada belakang dia duduk seat 30 ke 31 macam tu. Paling last. Isteri dia duduk dalam 27 je, tak jauh mana, 27 macam tu. Saya baru nak cari dah dekat seat, dekat mid cabin lah, dengar satu jeritan dia kata. Ayat tu lah bang. Lepas tu dia tunjuk middle finger, dia bangun dia tunjuk middle finger. Lepas tu nak jadi cerita, semua passenger pandang. Saya pandang, saya senyum. Itu je, saya senyum, saya pergi depan. Okay, kita kat sana orang Islam minor sikit. Tapi sebabkan saya base tu dekat Saigon. Bila saya base kat Saigon tu, dia ada surau. Nama surau dia Jamiul, dekat dengan airport tu. Dalam kalau nak cakap dengan hotel ke surau tu dah 15 minit lah. Naik Grab, kat sana ada Grab bike. So, masalah untuk sembahyang Jumaat tak ada. Tapi awal-awal tu bila kita tak tahulah. Kan? Bila dah tahu komuniti sana, kita dah tahu makanan sana, tak jadi masalah sebenarnya kalau makan. Tapi nak cakap limited tu sangat limited lah kalau macam malam-malam kan. Mamak tak ada. Kalau mamak buka kat sana, laku. Laku. Sebab nak cakap orang Vietnam ni, dia tak ada yang naik yang kira mamak tu tak ada. Kalau jadikan ada, orang kita mesti ada kat situ. Sebab Vietnam punya life, dia orang mau tu biasalah kan, dia orang punya fun, dia orang minum lah kan. Lepas tu borak. Lepas tu dia orang punya culture memang kat tepi jalan tu memang kopi memang wajib. So kalau kita jalan dekat street dia orang dengan dia punya kursi pendek duduk lepak, dia orang lepak minum kopi kan, borak-borak kan. Jadi lah. Itu dia orang punya. Dia orang lepak pun tengah-tengah tepi jalan tu memang dia orang punya tempat. So kita kalau lepak itu di BKL lah. Tarik lah. Alhamdulillah disebabkan itu juga. Disebabkan itu juga. Gaji sebab dia dibayar dalam USD. Lepas tu nak cakap accommodation pun dia diberi. So kita tak spend banyak sebenarnya. Cuma kalau kita spend dekat nice store. Lepas tu barang makan sana murah. Jadikan cerita setahun, memang lama nak stay. Kalau boleh memang lama nak stay. Sebab sana environment, kita baru join satu airline. Sebelum ni kita baru join satu airline. Bila kita join lagi satu airline ni, budget ni, sebabnya dia macam family. Dia buat kita ni macam family yang macam daripada manager sampai ke kru-kru senior tu, buat kita ni macam hidup sebagai satu buah family.
So sangat sayang sebenarnya, sangat sayang. Nak cakap memang kalau boleh nak bertahun-tahun sebab kan kita balik sebab Covid lah. Sebab bila dah jadi Covid tu balik susah. Banyak benda tak settle kat Malaysia. So adalah seruan-seruan yang suruh balik, kita kena balik. Saya letak jawatan, saya ingat 19 Mei. 19 masa sebelum raya. Sebelum raya. Masa dah lockdown, awak kat mana? Dekat Vietnam lagi. Okey. Masih kat Vietnam. Cuma dekat sana cuma kurang yang flight. Tak ada flight. So kita kata baik kita ready untuk balik sebab masa tu rescue flight kadang-kadang datang. Tapi masa tu kita tak prepare untuk balik. So why not kita resign cari elok. Lepas tu kita boleh prepare. Bila ada rescue flight tu kita prepare. Okey Zaf, sekarang kita berada di El Rey Cafe. Okey, baik. Okey, hari ni saya nak belanja awak makan lah ginger beef with noodles dan saya order seafood lakna. Okay. Dan juga kita ada side order ni, kita ada corn dog. Okey, so sambil-sambil kita borak pasal kita punya ni saya punya cafe latte dan awak punya teh ais. Okey. Sebagai nak cakap experience saya tak lama. Setahun. Tapi nak bagi nasihat tu boleh. Nak jadi cabin crew atau nak bekerja kat luar negara, mostly hati kena kental lah. Hati kena kental sebab apa? Sebab kita lagi yang kita pernah agak jauh dengan family dekat negeri antara negeri. Tapi bila kita luar negara ni, sebab dengan culture yang sangat berbeza, makanan semua daripada culture, adab dia, cara dia bercakap, cara dia bergaul. So kita kena kental kat situ, kita kena belajar cara diorang. Lagi kita kena ada ilmu tempat-tempat dulu. Mostly kena tahu ilmu tempat. Yang lain tu day by day memang kita akan belajar, experience lah. Okay, sementara itu makanan kat sini sedap. Sedap? Memang milakna dia menarik juga. Saya jarang makan seafood lakna apa semua ni. Ini first time. Ya, not bad lah. Abang milakna first time. Ni first time saya dengar nama beef apa ginger dengan first time makan ni dekat cafe ni. Mantap. Okey, terima kasih kat keluarga. Yes lah, of course diorang selalu support saya, tak ada apa. Baik buruk pun diorang terima seadanya. Support saya pergi mana saja saya nak buat, diorang akan support. Kalau nak cakap untuk selepas apa yang dah design di Vietjet, saya nak cakap terima kasih kepada keluarga di sana. Momen-momen indah kat sana, momen-momen yang dah di-create. Macam mana family sana jaga saya. Lagi mak tiri dengan bapa tiri saya, abang dengan Miss Jackie yang banyak support. Bukan saja saya tapi support kepada semua kru-kru Malaysia kat sana and kru-kru lainnya. And diorang sangat baik. Memang macam mak dan ayah kat sana. Memang itulah mak ayah kita orang. Terima kasih kerana menjaga kami. Itu boleh cakap, menjaga kami, anak-anak Malaysia yang masih ada di sana ataupun yang sudah ada di sini, ataupun bekas-bekas anak Malaysia. Memang the best manager, the best ibu bapa di Vietnam itulah dia. So terima kasih banyak-banyak. Pengalaman yang tak pernah dilupakan, and insyaAllah kalau border Malaysia dah buka, Covid ni dah settle, kita akan jumpa lagi di Vietnam sana.